Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness, dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga kali ini kami telah bantu seramai lebih daripada 2,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sharing berkenaan dengan kenapa sebenarnya bila kita makan sikit pun belum tentu lagi kita dapat turunkan berat badan. So hari ni kita punya sharing adalah berkenaan dengan kenapa. 3 sebab kenapa kita susah nak nampak progres berat badan kita berjaya turun walaupun sebenarnya kita dah makan sikit. Assalamualaikum Puan Syafiqah. Apa khabar orang Miri? Sihat ke? Lama tak nampak Puan Syafiqah ni. Hai Puan Tailoy. Hai Puan Tailoy. Ni puan ke tuan, saya pun tak pasti. Alright, so apa yang saya nak sampaikan ada macam ni. Okey, siapa kat sini yang kenal mereka yang makan sikit sangat dan dengan harapan dia dapat turunkan berat badan? Boleh tak komen kenal? Boleh tak share Facebook live ni dan boleh tak tag dia orang? Sebab apa tahu? Sebab sebenarnya bila kita nak kurus, kadang-kadang kita kena makan banyak, lebih banyak daripada sebelum ni. Waalaikumsalam Puan Nur Asma. Hai Puan Rusati, apa khabar? Apa khabar? Alright. So, macam saya cakap tadi, kadang-kadang kita kena makan banyak baru nampak progres berat badan kita mula turun. Dan kadang-kadang apa yang saya nak sampai kat sini juga, sebenarnya ada beberapa orang student saya yang makan lebih banyak daripada sebelum ni dan berjaya turunkan berat badan. Saya nak share sikit satu gambar dulu sebelum saya nak travel pergi ke beli breakfast sekejap. Dan sebenarnya saya to be honest, saya sebenarnya nak bersenam. Pagi ni nak buat live bersenam. Tetapi disebabkan anak saya pula dia macam bangun awal sangat pula, so saya tak sempat nak keluar awal. So tak sempat nak prepare apa. Ni gambar dia, nama dia lah Puan Alia. Puan Alia ni jenis dulu ni dia suka makan sikit, exercise hari-hari. Hari-hari bersenam dan makan sikit. Dan bila dia makan sikit, hari-hari bersenam, dia pelik. Kenapa berat badan dia tak turun-turun? Siapa sini boleh dapat relate? Siapa kat sini? Waalaikumsalam Kak Su, apa khabar? Siapa kat sini boleh relate, makan sikit, bersenam gila-gila, berat tak turun-turun? Lepas tu dia bengang, dia tension. Kenapa sebenarnya berat dia tak turun-turun? Kenapa? Adakah disebabkan memang dia dah dilahirkan memang untuk ada masalah berat badan ataupun macam mana? Sebenarnya bila dah Puan Alia ni daripada berat badan dia 69 kilo, dia follow cara kita, dia mengamalkan meal plan daripada kita, alhamdulillah berat dia mula turun sebanyak 3 kilo dalam masa 3 hari je. Dan bentuk badan dia daripada macam ni pada hari pertama dia join kita, selepas 26 hari lepas tu macam ni bentuk badan dia. Sedangkan bila dia lebihkan makan dan dia kurangkan senaman, kan. So persoalan dekat sini, berapa banyak lebihnya makan yang kita kena makan, berapa banyak kurangnya kesenaman yang kita kena buat. Itu yang sebenarnya ada sedikit perkiraan dengan saya, macam mana saya bantu dia untuk dapat bentuk badan macam tu. Siapa sini yang rasa teruja, boleh tak komen saya teruja? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni sekiranya kita rasa macam gambar tadi tu macam memberi inspirasi kepada kita? Boleh tak bagi saya love banyak dan share Facebook live ni? Hai, morning. Tak dengar. Morning. Lupa pula nak buka tingkap cakap morning. Kak Su, apa khabar? Kak Su sihat ke? Assalamualaikum Cik Ros, apa khabar? Alright. So, contoh kan, saya nak bagi 3 sebab. Sebab yang pertama, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya banyak-banyak? Bagi saya love banyak-banyak kalau dah ready untuk mengetahui apakah poin yang pertama kenapa sebenarnya berat badan kita susah nak turun walaupun dah makan sikit. Kejap kan, saya dah tukar casing baru. Dia macam tak melekat pula. Okay. Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak sikit kalau dah ready? Boleh tak? Dia ready, kata Kak Su. Alhamdulillah, kata Kak Su dah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, yang pertama adalah apa tahu? Yang pertama sekali adalah disebabkan bila kita makan sikit, kita makan tak cukup tenaga dan menyebabkan sistem dalam badan kita tak dapat nak berfungsi dengan baik. Contohnya, macam bila kita makan terlampau sikit, ada banyak sistem dalam badan kita. Contohnya sistem untuk kita meneruskan kehidupan, macam kita punya otak, jantung, paru-paru dan sebagainya. Benda tu penting. So itu memang kena diberikan tenaga secukupnya supaya dia dapat melakukan kerja dengan baik.
Kemudian mungkin sistem yang tak penting sangat, macam sistem perkumuhan ataupun sistem metabolisme, tak penting sangat. Sebab apa? Sebab itu penting, tapi kalau katakan dia tak bagi tenaga tu secukupnya kepada untuk kita meneruskan kehidupan, nothing is more important than continuing your life. Macam tu kan dia punya konsep badan kita. Dan yang paling tak penting sekali yang paling tak penting sekali adalah kita punya sistem reproduction, sistem untuk dapat baby lah. Itu paling tak penting. So kalau kita sini boleh faham kenapa sebenarnya bila kita makan sikit sangat dia menyebabkan mengganggu hormon kita, kenapa lelaki tak boleh dapat anak, kenapa perempuan pun tak boleh dapat anak, disebabkan corak pemakanan yang salah. So that's why bila kita ubah corak pemakanan kita, mungkin kita kena makan lebih daripada yang sepatutnya. Dan dalam kali kita makan lebih tu, kita kena makan makanan yang lebih untuk sesetengah benda. Barulah berat badan kita mula nampak dan jadi lebih sihat. Siapa sini faham? Boleh tak kami faham? Sebab apa yang kita makan tu adalah tenaga. Dan bila kita makan lebih daripada keperluan tenaga kita, InsyaAllah berat badan kita akan bertambah. Kalau kita makan terlampau kurang daripada keperluan tenaga kita, InsyaAllah tibalah masanya untuk kita terima hakikat yang kita akan dapat penyakit nanti. Boleh faham tak? Siapa sini faham? Antibody badan kita pun memerlukan tenaga. Kalau kita makan kurang sangat, antibody kita pun akan jadi lemah. Kita mungkin akan dapat penyakit demam, sesama, batuk contohnya. Memang itu akan berlaku kepada seseorang itu bila dia macam tak jaga benda-benda macam ni. Siapa sini faham? Boleh tak share Facebook lagi? Boleh tak komen faham? Itu nombor satu. Dan kita kena faham juga, setiap apa yang kita buat, walaupun sebenarnya kita tengah baring saja, kita tengah tengok TV je, kita masih lagi memerlukan tenaga. Dan tenaga itu datangnya daripada mana? Daripada macam mana otak kita koordinate badan kita untuk berfungsi. Macam mana jantung kita boleh berdegup pun memerlukan tenaga. Macam mana paru-paru kita nak bernafas pun memerlukan tenaga dan sebagainya. Dan itulah yang menyebabkan bila kita makan terlampau sikit sangat, dia boleh mengganggu banyak benda. Selamat pagi Puan Nazlina, apa khabar? Itulah yang pertama. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni? Alright. So, itulah yang pertama. Yang kedua apa tahu? Yang kedua adalah bila kita makan terlampau sikit sangat, okey. Sorry, yang pertama tadi tu, bila kita makan terlampau sikit sangat, keperluan kita untuk membakar lemak kurang. Keperluan kita untuk turunkan berat badan kurang. Jadi, bila kita macam makan terlampau sikit sangat, berat badan kita dia susah nak turun walaupun dah makan sikit dah. Kan? Kadang-kadang bila kita makan sikit sangat, dia akan timbul kebuncitan dekat perut kita. Kenapa? Adalah sebab dia. Kan? Boleh faham tak? So itulah yang pertama. Yang kedua, kenapa sebenarnya berat badan kita susah nak turun walaupun dah makan sikit? Sebab apa? Sebabnya bila kita makan terlampau sikit sangat, dia akan menyebabkan kita punya kita punya Astagfirullahalazim, kita akan rasa stres. Kita akan rasa stres. Itu yang akan berlaku kepada diri kita bila kita makan terlampau sikit sangat. So, boleh faham tak? Contohnya macam bila kita makan sikit, agak-agaknya ada tak kita akan rasa happy? Semua orang suka makan. Saya suka makan juga. Of course, kalau kita dapat makan makanan kegemaran saya, of course saya akan rasa lagi best. Dan bila kita tak makan, kita stop diri kita daripada memakan makanan yang kita suka makan, ataupun kita tak makan langsung lah, senang cerita, mesti akan bertambahlah stres kita. Dan bila bertambah stres kita, macam mana kita nak turunkan berat badan? Sebab salah satu punca daripada kenapa berat badan kita susah nak turun, disebabkan kita stres. Bila kita stres, kita punya cara kita berfikir pun berbeza. Kita punya hormon dalaman kita pun tak dapat nak berfungsi dengan baik. Hai Puan Masni Muhammad, apa khabar? Hai Puan Zuraidah Jaafar. Man, siapa sini stres? Kalau kita stres, memang besar kemungkinan kita akan senang dapat masalah lah. Masalah kesihatan. Hai Puan Syahzura. Hai semua yang baru join kita dalam Facebook Live ni. Kan? Okay, so itulah yang kedua, sebabkan kita stres. Dan bila kita stres, cara badan kita menyimpan lemak pun akan berbeza. Maksudnya macam mana tau? Bila kita makan banyak, bila kita makan sikit, okay, otak kita akan perasan, Mamat ni dah mula makan sikit. Dan bila dia makan sikit, kita kena simpan tenaga tu dekat tempat yang paling
berhampiran dengan keseluruhan tubuh badan dia. Dekat paling tengah-tengah sekali, iaitu di perut. So bila kita makan sikit, dia akan simpan tenaga simpanan tu dekat kawasan di tengah-tengah badan kita. Dan tenaga simpanan itu adalah lemak. Kan? Hai Puan Nur Suhada Abu Bakar. So bila kita perasan, kita makan sikit, kita akan perasan di bahagian midsection kita akan nampak besar, lebar macam tu. So that's why bila kita makan terlampau sikit sangat, dia akan menyebabkan kita punya bentuk badan pun akan berubah sikit. Especially di bahagian perut, nampak buncit, pinggang nampak lebar, punggung nampak besar sikit, peha nampak tak berselesa berjalan sebabkan bergesek. Hai Puan Syah Zura, apa khabar? So bila kita makan terlampau sikit, penyimpanan tenaga simpanan akan berlaku dekat tengah-tengah badan, dan that's why lemak itu akan terkumpul dekat kawasan situ, especially kepada mereka yang ada masalah berat badan. Itulah kenapa mereka ni akan senang nampak buncit walaupun atas tu nampak slim. Mungkin muka nampak kurus, lengan nampak kecil dan sebagainya, tetapi bila kita tengok balik, perut dia buncit. Kenapa? Disebabkan stres. Ada, kalau kita pernah jumpa, nama dia adalah stress belly. Stress belly itu adalah sejenis keadaan yang mana perut dia besar, badan dia kecil. Perut dia besar, atas dia kecil. Macam tu kan. So memang ada orang macam tu. So bukan nak kata jangan stres, tetapi pilih pemakanan yang akan bantu kita dapat kawal stres. So that's why kalau katakan berminat nak belajar macam mana kita dapat turunkan berat badan dengan cara yang mudah, boleh klik kat pin komen tu, hubungi tim kita, tanya macam mana sebenarnya kita dapat turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. Right, itulah yang kedua. Sebab yang kedua kenapa sebenarnya kita susah nak turunkan berat badan dan kita tak kurus-kurus lagi. Okey, siapa sini rasa apa saya share pada pagi ni macam banyak benda lah dia belajar, banyak benda yang dia dah tahu. Boleh tak komen sikit? Dan boleh tak share Facebook Live ni? Boleh tak bagi saya love banyak sikit supaya lebih ramai orang nampak. Dan sekiranya korang rasa apa saya sampaikan pada pagi ni akan memberi manfaat kepada ramai orang, tekan butang share. Kak, badan kak okey, cuma berat badan lambat turun. Kan? Hai Puan Husaini. Okey, berat badan lambat turun itu adalah salah satu progres untuk kita turunkan berat badan. Hai Puan Nur Syuhada Abu Bakar, PM, klik kat pin komen tu. Jangan suruh saya PM. Kalau suruh saya PM, nanti kan dia akan masuk spam. So klik kat pin komen tu, hubungi tim kita. Alright, so contohnya macam ni. Progres berat badan kita berjaya, pang perut tu buncit. Kan? So saya faham. So point saya kat sini adalah, kalau katakan kita mempunyai masalah macam tu, besar kemungkinan kita mungkin kerap makan makanan yang manis-manis. Mungkin juga dia akan rasa craving juga dengan benda-benda yang macam manis-manis ni. Kan? Betul tak apa saya cakap? Okey. Kadang-kadang juga bila kita makan certain produk kurus, dia pun akan menyebabkan kita rasa berat badan kita lambat turun juga, sebabkan dia akan sampai satu saturated fat. Berat tak turun tapi inch loss. Berat tu adalah salah satu daripada progres. Inch loss tu adalah salah satu daripada progres yang lain juga. Tahap kesihatan kita akan improve juga. Bermaksud bila follow cara yang saya tunjukkan ni, tanpa produk tanpa membeli sebarang produk, hanya belajar cara kurus. Belajar cara kurus yang bersesuaian dengan diri sendiri sahaja akan dapat bantu kita turunkan berat badan. Saya nak share sikit, ada beberapa student kita punya progres, macam mana dia berjaya turunkan berat badan. Seperti siapa? Puan Amy Joba. Kak, memang ada kencing manis. Tu dia kan. Macam kalau Puan Husaini, ada tak masalah kencing manis dan ambil ubat? Ubat kencing manis, insulin ke, contoh ke, itu memang akan mengganggu. Contoh macam ni yang Puan Amy Joba. Nanti Puan Husaini, saya akan tunjukkan pada Puan Husaini, student kita yang ada masalah kencing manis, macam mana dia berjaya turunkan berat badan, nampak lebih slim, dan bacaan gula dalam darah dia semakin menurun, dah jadi normal dah. Nak tak Puan Husaini saya tunjukkan gambar tu? Kini yang nama dia Puan Amy Joba. Ini bukan dia. Ini adalah orang lain. Puan Amy Joba, berat badan dia adalah 76.8 kilo. Dalam masa 2 minggu, dia berjaya turun sebanyak 7 kilo. Macam ni yang bentuk badan dia. Kak makan luar biasa. Okay. Saya nak tunjuk sikit seorang lagi daripada student saya. Boleh tak Puan Husaini? Saya panggil Kak Husaini, boleh tak? Saya nak tunjuk salah satu daripada student kita. Nama dia adalah Puan Azlina, nama dia. Puan Azlina ke?
Puan Azlina nama dia. Macam ni bentuk badan dia dulu. Macam ni bentuk badan dia selepas 3 minggu. 3 minggu berubah. Nombor 1, bacaan kencing manis dia jadi normal. Bacaan kencing manis dia jadi normal. Daripada dulu dia belas-belas, 11, 12 setiap hari, setiap masa. Tiba-tiba lepas dah follow cara kita, belajar cara kurus dan dapat gunakan beberapa kaedah-kaedah daripada kita, mengamalkan makanan ni. Kita ada makanan kita ada makanan ni. Nama makanan ni adalah Bartek Superfood. Okey. Nak tengok tak makanan tu? Ni makanan tu. Nama dia adalah Bartek Superfood macam ni . Dia sejenis makanan dijirin yang akan bantu kita kawal selera makan. Dan bila kita dapat kawal selera makan, insya-Allah bacaan gula kita pun akan dapat menurun. So, dia amalkan pertama, dia menjadi student Bartek Fitness. Dia belajar cara kurus bersama kita. Dia juga dapatkan sebotol. Mula dia beli sebotol, lepas tu dia beli 2 botol Bartek Superfood. Terus dia punya bacaan gula dia drop kepada bacaan normal. Guys, sekarang ni kita tengah, kalau katakan dia berkeinginan nak berusaha macam mana dia nak kurangkan pengambilan ubat tu. Kan, itu kalau katakan dah sampai tahap tu, dia berbeza sikit lah. Siapa nampak tak puan Kak Husaini? Nampak tak Kak Husaini? Gambar dia daripada macam ni, dia pula tak ada kat sini. Daripada macam ni dulu kepada macam ni dalam tempoh 3 minggu je. Minggu lepas hari Jumaat, kita ada buat phone call dengan dia pada waktu kita buat live hari Jumaat lepas. Dia bagi tahu betapa excitednya dia bila dia berjaya turunkan berat badan dan nampak badan dia lebih slim, tu nombor 1, dan tahap kesihatan dia semakin meningkat. Superfood tu boleh ke untuk orang pregnant? Boleh Puan Syahzura. Sebab apa? Superfood ni adalah sejenis makanan organik. So, kalau katakan dia makanan berkimia, saya tak berani bagi. Tapi dia tak ada sebarang preservatif, tak ada sebarang colorings, tak ada sebarang flavorings. Tak ada bahan pengawet, tak ada bahan pewarna tiruan, bahan perasa tiruan, tak ada gula, tak ada sebagainya, tak ada benda. Dia adalah campuran daripada bahan organik dan rasa dia seperti kekacang. Campur pula dengan minuman kita, insya-Allah sedap. Especially bila campur dengan minuman sesuai lah. Macam saya suka campur dengan kopi. Sedap gila. Siapa pernah cuba ambil Superfood? Siapa dah cuba ambil Superfood dan campur dengan kopi? Boleh tak komen? Saya rasa sedap. Macam hazelnut white coffee yang saya beli dekat Old Town. Itulah minuman favourite saya lah. Tiba-tiba promote apa ni, hazelnut. So itu satu. Saya nak tunjuk lagi gambar student kita yang mana mempunyai masalah kencing manis, yang berjaya turun sebanyak 10 kilo dalam masa sebulan. Macam ni bentuk badan dia dulu. Dia ada masalah kencing manis, masalah tekanan darah tinggi. Satu hari dia dapat rasa macam sakit dada. Ni berlaku pada bulan 2 tahun lepas lah. Bulan 2, bulan 3 tahun lepas macam tu. Nak tak saya cerita ni? Boleh tak komen? Nak tak saya cerita? Memang sedap Superfood campur kopi kan. Saya nak share sikit tentang cerita puan ni. Nama dia adalah Puan Rina daripada Penang. Berat dia pada waktu ni adalah 105 kilo. Pada waktu tu dia dapat serangan jantung. Dia rasa macam sakit dada, sesak nafas, pening kepala, tiba-tiba dapat serangan jantung. Dia dikejarkan ke hospital, dimasukkan ke ICU. Bacaan tekanan darah dia mencecah kepada 200 lebih. Biasanya macam arwah bapa saya dulu, dia dapat bacaan tekanan darah 200 lebih, dia terus masuk hospital, kapilari darah ke otak dia pecah. Dan bila dia pecah, dia tak dapat nak bergerak dah. Dia diberi life support selama 3 hari. Lepas tu dia minta advice daripada anak-anak termasuk saya, boleh tak dia nak potong life support tu. Itu perasaan kita orang lah. Apa nak jawab? Takkan cakap tak boleh. Kalau tak boleh kan, takut sebenarnya dia menyeksa diri dia. Kalau sampai waktu dia, takkan kita nak tangguh-tangguh kan. So kita dengan berat hati terima ajalah. Dan dia dipotong dia punya life support. Tapi Alhamdulillah benda ni tak berlaku kepada Puan Rina. Berat dia punya bacaan tekanan darah sama macam arwah bapa saya dulu sebelum dia kena potong dia punya life support. Okay. So pada waktu tu dia baru datang kesedaran. Aku kena turunkan berat badan. Dia tak ada tinggi sangat, 148 cm macam tu. Berat dia 105 kilo. Cuba bayangkan betapa pedihnya lutut dia, tumit dia, tapak kaki dia bila dia berjalan hari-hari. Tak ke sakit,
So, apa yang dia buat, lepas tu dia tekad untuk turunkan berat badan. Dan dia kebetulan terjumpa saya dan dia terus kontak Batak Fitness, kata saya nak menjadi student Batak Fitness. Alhamdulillah, saya berikan dia meal plan, tunjukkan beberapa cara dia untuk turunkan berat badan. Saya kenali keadaan diri dia, apa yang dia suka makan. Bila dia follow setiap benda yang saya suruh dia buat, Alhamdulillah berat badan dia mula turun, slow turun dan nampak kesan. Dan dalam tempoh 30 hari je, dia berjaya turun daripada 105 kilo kepada 93 kilo macam tu. Dalam tempoh 30 hari, dia berjaya turun sebanyak 10 kilo. Tekanan darah dia jadi normal. Bacaan kencing manis dia macam hampir normal. Daripada dulu, ya Allah, sedih sedih gila dia punya bacaan gula dia dulu. Tapi Alhamdulillah, kalau katakan kita betul-betul committed, memang perubahan tu akan berlaku kepada diri kita lah. Nak tunjuk lagi gambar student kita yang ada masalah kencing manis juga. Dan contohnya siapa? Bacaan kencing manis Puan Haslina Harun tak siapa. Mana ni. Nak tahu tak gambar lagi? Boleh tak komen nak tengok kenapa sebenarnya dia contact kita pada waktu tu. Dan sebenarnya masa ni nama dia adalah Kak Sanisa Saini. Dia ada kencing manis, tekanan darah tinggi dan ada masalah depression. Ni Kak Sanisa Saini nama dia. Dia boleh nampak bentuk badan dia tadi kan. So dia ada masalah berat badan. Of course, dia juga ada masalah bentuk badan. Kesihatan dia macam tak apa-apa. Assalamualaikum Cik Jamil, apa khabar? So lepas dah dia follow cara kita, dia mula-mula dia tak yakin. Dia tak yakin dengan Batak Fitness. Dia tak yakin dengan saya. Kenapa saya boleh cakap benda-benda yang berkaitan dengan doktor-doktor. Doktor pun cakap Kak Sanisa Saini kena makan ubat hari-hari. Kena makan ubat sampai mati, kata dia. So bila dia beranikan diri untuk mencuba, committed dia tu, dia follow cara kita, dia belajar dengan kita. Belajar bukannya gunakan produk, belajar cara kurus. Dan bila dia belajar cara kurus, dia rasa macam nak kurus ni tak susah pun. Dan Alhamdulillah, dalam tempoh beberapa bulan, bentuk badan dia macam ni, turun kepada macam ni. Bacaan kencing manis dia jadi normal. Tekanan darah dia jadi normal. Dia dah tak ada dah rasa depression macam sebelum ni. Dan dia rasa diri dia sangat-sangat happy je. Sebab apa? Sebabkan dia tak rasa dah simptom-simptom penyakit kencing manis, darah tinggi dan masalah depression dia tu. Dalam tempoh sekejap je. Sebab apa? Siapa sini percaya setiap penyakit datangnya daripada pemilihan makanan yang betul? Siapa setuju? Boleh tak komen setuju? Hai Puan Cik Jamilah, apa khabar? Siapa sini setuju setiap masalah kesihatan datangnya daripada pemilihan makanan yang betul? Dan bila kita ubah corak pemakanan kita, insya-Allah macam-macam benda akan berlaku kepada diri kita, especially benda-benda yang menyihatkan kita. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak komen bagi saya mana tadi tu puan apa yang cakap ada masalah kencing manis tu? Puan Husaini. Mana Puan Husaini tu? Dia hilang lah Puan Husaini. Setuju kata Puan Acik. Kata Puan apa tu? Puan Cik Jamila dan Puan Syah Zura kata setuju. Alhamdulillah. Alright. Poin saya kat sini adalah apa tau? Poin saya kat sini adalah, kalau katakan kita masih lagi bertangguh-tangguh, tak tahu, tak faham lagi cara nak turunkan berat badan, tak tahu lagi nak pilih cara macam mana, better lah cari someone. Kalau tak nak cari saya pun tak apa, it's okay. Yang penting cari someone untuk guide. Yang boleh guide kita adalah nutritionist, adalah dietitian dan juga adalah fitness coach, yang mana yang ada tauliah lah. Cari someone yang boleh guide kita, bukan dengan menggunakan produk, bukan dengan cara buat benda yang kita tak suka buat. Maksud saya, cari someone yang boleh ajar kita macam mana kita boleh makan makanan kegemaran kita dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Bila kita dah ada ilmu tu, bila kita ada masalah berat badan akan datang ni, dan kita dah ada pun ilmu tu, kita tak risau pun untuk turunkan berat badan, tak nak turunkan berat badan kita balik. Setuju tak apa saya cakap? So that's why segala penyakit datangnya daripada pemakanan yang salah. Dan itulah kita punya perjuangan nak membantu orang macam tu, supaya mereka tak adalah rasa macam tertekan sangat, berat badan tak turun-turun, dan dia rasa macam susah nak turunkan berat badan dan tak tahu nak buat apa lepas tu, kan? Dan insyaAllah besok masa weekly group coaching, saya akan sentuh tentang
apakah sebenarnya cara yang patut kita buat bila berat badan kita semakin meningkat. So kita nak buat apa lepas tu, saya akan sharekan beberapa cara esok dalam weekly group coaching bersama dengan student kita. So itu satu. Dan rasanya puan ni dah hilang dah ni. Puan yang cakap berat dia susah nak turun tu. Tak apalah, it's okay. Saya rasa kan tu je daripada saya. Terima kasih sebabkan join Facebook Live ni. Terima kasih sebabkan share Facebook Live ni juga. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Dan jumpa saya balik malam ni jam 9 malam. 9 malam saya tak live. Petang ni, malam ni saya tak live sebab saya ada meeting. Pukul 6 petang ni saya akan buat senaman. Kalau katakan saya tak dapat buat senaman, saya akan pasang recorded live untuk buat senaman. So boleh join live tu jam 6 petang nanti. Alright, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.